Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi pembelajaran kita, iaitu bab yang ke-6. Bab yang ke-6, ingat lagi tak? Okey. Harap-harap kamu ingatlah bab yang ke-6, 6.2, bentuk buka bumi di Malaysia. Okey, bentuk buka bumi di Malaysia ni kita dah belajar pada pembelajaran yang lalu, iaitu sebelum cuti itu. Okay, hari ini kita akan masuk 6.2, iaitu lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okay. Cikgu nak kamu buka buku teks kamu, muka surat 60. Muka surat 60. Okay, bukan surat 60. Okay, ataupun kamu boleh tengok skrin cikgu ni. Okey, ni muka surat 60. Kalau kamu nak jelas lagi boleh buka buku teks. Okey, insya-Allah kita akan sambung lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, dekat bentuk muka bumi di negara Malaysia ni, kita dah tahu bahawa sebelum ni kita ada 4 bentuk. Kalau boleh kamu cuba ulang balik. Okey. Yang pertamanya adalah tanah tinggi. Kita dah cerita pada bentuk muka bumi sebelum cuti hari itu lagi. Okay, yang pertama bentuk tanah tinggi. Yang kedua kita ada tanah pama. Yang ketiga kita ada saliran. Dan yang keempat kita ada pinggir laut. Okey, jadi hari ini kita nak detailkan sikit apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu kita nak kenal pasti lokasi-lokasi tanah tinggi ni di mana. Kemudian tanah pama ni di mana dia duduk. Kemudian pinggir laut ni, kawasan mana pinggir laut tu. Dan yang terakhir, saliran tu di mana saliran yang kita nak belajar. InsyaAllah kita akan tengok pada buku teks ni. Baik, muka surat 60, lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Yang pertama, tanah tinggi. Tanah tinggi ni seperti mana yang kita dah belajar minggu lepas. Dia adalah kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Tanah tinggi di Malaysia terdiri daripada rangkaian banjaran gunung dan dataran tinggi. Rangkaian banjaran gunung ni maksudnya dia adalah sambungan. Tanah tinggi itu dia bersambung-sambung. Seterusnya, tanah tinggi di Semenanjung Malaysia. Jom kita tengok. Tanah tinggi di Semenanjung Malaysia berpunca dari dataran tinggi Yunan, di pedalaman negara China yang merentasi Thailand dan mengunjur dari utara ke selatan Semenanjung Malaysia. Maksudnya, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu ni, sekarang ni kita ada tanah tinggi yang mana cikgu tunjuk cursor tu. Yang cikgu bulatkan sini, ni tanah tinggi. Dia sebenarnya bukan dia datang daripada sini, dia adalah berpunca daripada dataran tinggi Yunan di pedalaman negara China. Maksudnya dia merentasi. Atas ni kan dia ada negara Thailand lagi. Dia adalah sambungan daripada sini. Itu yang kamu kena tahu. Jumpa dah balik. Okey. Kemudian banjaran gunung di Semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Banjaran Titiwangsa di utara mengunjur semakin rendah ke selatan. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Ini yang panjang ni lah. Ini dipanggil sebagai banjaran Titiwangsa. Yang ada tulis B1. Ini yang gambar kat sini ni. Ini adalah banjaran Titiwangsa. Dia adalah kawasan negeri mana ni? Dia melalui negeri Perak kita ni. Itu adalah banjaran Titiwangsa. Kalau tak tahu, buka balik peta Malaysia, tengok di mana kedudukannya. Kemudian dekat tanah tinggi Semenanjung Malaysia ni, selain daripada dia ada banjaran, dia terdapat 2 gunung. Dekat sini dia ada 3 banjaran. B1, B2 dan B3.
B1 adalah banjaran tahan. Okey, kamu boleh tengok muka surat 61. Okey, B1 banjaran tahan, B1 banjaran titiwangsa, B2 banjaran tahan, B3 adalah banjaran benong. Kat sini. B1 banjaran tahan titiwangsa, ni yang panjang ni. B2 banjaran tahan, ni. B3 adalah banjaran benong. Tengok kat bawah tu. Okey. Kemudian kita ada dua gunung, iaitu yang pertama dipanggil sebagai Gunung Korbo, yang tulis G1, dan juga G2, gunung tahan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada tanah tinggi di Sabah dan Sarawak. Okey. Kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sabah Sarawak. Kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sarawak dan Sabah. Terdapat beberapa banjaran gunung di Sarawak dan Sabah. Okey, disenaraikan di situ. Banjaran Keroka, Terus Madi, Beresi terletak di Sabah. Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Keroka merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Gunung Kinabalu yang terletak di Banjaran Keroka merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Itu kamu kena beritahu. Okey. Di Sarawak terdapat Banjaran Tama Abu, Banjaran Pegunungan Iran, Pegunungan Hos, dan Banjaran Kapuas Hulu. Okey, kita tengok pada Sabah dulu. Okey, B4 Banjaran Keroka. Kalau kita tengok pada peta, mana B4 nya? Okey, sini B4. Ni, cikgu tandakan tu. Itu adalah B4. Itu dipanggil sebagai Banjaran Keroka di Sabah. Kemudian B5 Banjaran Terus Madi. Mana dia? Ni. Di bawah sikit. Okey. Seterusnya B6 Banjaran Beresi. Ni dekat-dekat tu. Ini semua di Sabah. Cikgu padam balik. Okey, seterusnya kita tengok banjaran gunung di Sabah dulu. Okey, dia ada dua gunung di Sabah, G4 dan juga G3. Gunung Kinabalu G3 ni, yang ada gambar ni, dan G4 Gunung Terus Madi. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi ke banjaran di Sarawak, iaitu B7. Kita tengok pada peta. Banjaran Tama Abu. Okey, ni yang panjang ni, ini Banjaran Tama Abu. B8 Pergunungan Iran, di bawah sikit, dekat nak sampai Kalimantan Indonesia. Okey, kemudian B9 Pergunungan Hos. Ni. Kemudian dan last sekali B10 Banjaran Kapuas Hulu. Okey. Dan di Sarawak ada hanya satu saja dipanggil sebagai gunung, G5, iaitu Gunung Mulu ni. G5. Okey, yang kamu nampak ni, Gunung Api Taman Negara Mulu. Okey. Dekat sini apa yang bestnya, kamu boleh tengok pada info. Tengok pada info geografi. Taman Negara Mulu merupakan rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Maksudnya dalam dunia ni, Taman Negara Mulu ni adalah rangkaian gua yang terpanjang. Gua yang paling panjang. Di sini terletaknya Sarawak Chamber, iaitu ruang di bawah tanah terbesar di dunia yang boleh memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747. Besar tak? Kamu search tengok dalam internet, Boeing 747 tu besar macam mana. Kira 40 buah biji, 40 buah kapal terbang, besar mana. Okey. Jadi ruang di bawah tanah tu besar mana yang nak memuatkan 40 buah tu. Okey. Gua yang paling panjang di Asia Tenggara iaitu Gua Rusa juga terletak di sini. Gua besar-besar ini menjadi tempat tinggal berjuta-juta kelawar dan burung layang-layang. Okey. Bagus info geografi.
Okey, Taman Negara Mulu. Habis PKP, ambil kapal terbang, terbanglah ke sana. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita akan beralih pada Tanah Pamak. Tanah Pamak ialah kawasan datar dan beralun atau beralun yang berketinggian kurang daripada 180. Ini kita dah belajar pada sebelum cuti. Okey, tapi terletaknya di mana kita akan tengok di sini. Okey, kawasan Tanah Pamak di Malaysia terdiri daripada delta, dataran, pantai dan lembangan. Okey. Delta, dataran, pantai dan lembangan sungai. Okey. Tanah Pamak di Semenanjung Malaysia terletak di bahagian pantai barat dan pantai timur dataran Kedah Perlis, dataran Hulu Perak, dataran Kelantan dan sebagainya. Antara kawasan Tanah Pamak yang utama di Semenanjung Malaysia, sebenarnya banyak lagi, cuma yang dia nak nyatakan kat sini adalah kawasan Tanah Pamak yang utama. Okey, kamu kena ingat ini. Yang pertama, dataran Kedah Perlis. Okey, ini kawasan tepi ni. Ini cikgu tandakan. Okey, kemudian dataran Kelantan. Belah mana? Ni, belah ni. Pantai timur. Okey. Kemudian dataran Hulu Sungai Perak. Okey. Ini kawasan ni. Okey, kemudian itu habis di Semenanjung. Ada 3 di Semenanjung. Dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dataran Hulu Perak. Kemudian kita tengok kepada Sabah dan Sarawak. Dia ada satu dipanggil sebagai Delta Rajang. Ini terletak di Sarawak. Ni Delta Rajang. Okey. Kemudian dataran pantai barat Sarawak berada di sini. Kemudian dataran pantai timur Sabah, okey, berada di sini. Dan dataran pantai barat Sabah di sini. Okey, ini yang dikenal pasti sebagai dataran ataupun yang lembangan yang utama. Dataran utama di negeri tanah Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi dekat sini, kalau dekat Semenanjung, dataran terdiri daripada 3, iaitu delta, dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dataran Hulu Perak. Delta Rajang berada di Sarawak. Kemudian dataran pantai barat Sarawak. Kemudian dia ada 2 di Sabah, iaitu dataran pantai timur Sabah dan dataran pantai barat Sabah. Ini bagi Tanah Pamak. Okey, dan kita akan masuk kepada pinggir laut. Okey, pinggir laut Malaysia adalah kawasan pinggir laut yang panjang. Kedalaman laut di pesisir pantai Malaysia ni agak cetek, iaitu kurang daripada 180 meter. Okey, semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Secara keseluruhannya, Malaysia mempunyai kawasan pantai sepanjang kira-kira 4,800 km. Itu di Malaysia. Selain itu, kawasan pinggir laut Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti pulau, teluk, tanjung dan lain-lain. Okey, kita tengok rajah 6.1. Okey. Dekat sini, kalau kamu buka buku teks kamu, saya nak gabungkan jadi 2. Kecilkan sikit. Okey, tak boleh gabung buku teks ni. Dia tak jadi. Tak apa, kalau buku teks kamu dia ada sambungan sebelah depan ni. Kat sini tak ada. Sebab saya pakai digital punya buku teks, dia terpisah. Okey, tak apa. Besarkan sikit. Okey, pinggir laut di Malaysia kalau kita tengok di sini, okey,
ada tebing tinggi, ada gua, okey, ada gerbang laut. Ini kamu kena tengok bentuk-bentuk dia. Ini tebing tinggi di Sabah, okey. Yang ini gua pulau di Sabah, okey. Ni nampak di dalam ni gua ni. Kamu kena tenung perhati betul-betul aku nampak. Kalau tak kamu tak nampak ada apa benda ni, okey. Kemudian gerbang laut. Dekat dengan laut tu dia ada benda ni, batu yang terapung ni. Ini dipanggil gerbang laut. Okey. Batu tunggul ada juga. Dia di Sarawak. Tiba-tiba ada tunggul kat sini. Itu dipanggil sebagai batu tunggul. Okey. Tanjung, okey. Ni Tanjung. Okey, Tanjung Piai Johor, Tanjung Dawai Kedah. Macam-macam. Okey, banyak tanjung. Okey, Tanjung Bunga Pulau Pinang, Tanjung Datu Sarawak. Ini bagi contoh. Okey. Kemudian teluk. Berbagai bentuk teluk. Okey, contoh dia teluk di Malaysia adalah seperti Teluk Batik. Dekat Perak ni ada Teluk Batik, Teluk Kemang Negeri Sembilan, Teluk Devil Sabah, Teluk Cepedak Pahang. Okey, dekat bawah sebelah tu, belah kiri tu dia ada tunjuk ni tanjung. Okey, batu tunggul macam ni, batu sisa macam ni, gerbang laut yang tadi kita tengok tadi kan. Okey, pulau. Pulau ni dia terpisah. Okey. Kemudian pulau yang di bawah sekali itu kita tengok, pulau ialah daratan yang dikelilingi oleh laut. Contoh dia Pulau Langkawi, Pulau Redang, Sipadan, Pulau Tatagon, Sempurna, Sabah. Okey. Jadi dan yang terakhir kita tengok kepada saliran. Baik. Saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Pada umumnya sungai di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan. Mari kita tengok. Okey, tasik semula jadi dan tasik buatan di Malaysia, Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah, Sarawak. Okey. Sekarang kita tengok muka teks buku surat 66. Okey. Dekat sini kita ada dua tasik, iaitu tasik Kenyir. Okey. Kat sini. Kemudian dia ada tasik sini. Ni. Okey. Kemudian dia ada tasik Bara. Okey. Kemudian kita masuk kepada saliran. Okey, dekat sini kita ada 12 jenis 12 saliran utama yang dikenal pasti S1 sampai S12. Yang ni kamu kena tengoklah. Dekat sini dia ada contoh S1 Sungai Muda ni. Dia ada dekat ni. Sungai Muda ini dalam negeri apa ni? S1 Kedah. Okey, Sungai Perak S2. Okey, berada dalam negeri Perak. Ni Sungai Perak. Okey, yang cikgu tandakan tu. Okey, seterusnya S3 Kelantan, S4 Sungai Bernam, S5 Sungai Pahang, Sungai Endau, Sungai Sugut, Sungai Padas, Sungai Kedabatangan, Sungai Barang, Sungai Rajang, Sungai Batang Lepar, sampailah negeri Sarawak, Sabah yang ujung sekali. Okey. Jadi kamu tengok di sini. Okey, kita tengok dekat bawah tu. Ni ada ni orang Sarawak ni cakap apa? Malaysia kaya dengan bentuk muka bumi yang menarik seperti keindahan semula jadi, sungai dan tasik. Kami di Sarawak mempunyai sungai yang sesuai untuk pelbagai kegiatan seperti Sungai Rajang dan Sungai Baram. Jadi dekat Sarawak ni, kalau cikgu nak cerita dalam ni panjang lah. Okay, sebab ada pengalaman cikgu berada di sana selama 2 tahun lebih. Sempatlah melalui ni sungai ni. Okay. Sungai Rajang. Okay. Nanti kalau ada masa kita boleh ke sekolah nanti, insyaAllah
Kalau ada masa, cikgu akan kongsikan pengalaman berada di Sarawak dulu lah. Okey, seronok dah. Anak murid. Okey, kalau kamu ada pengalaman, kamu ada peluang untuk pergi, untuk melawat lepas PKP, pergilah. Okey. Baik. Okey, untuk hari ini cikgu rasa kita berhenti di situ dulu. Sebagai ringkasan dia, kita nak ulang balik daripada awal sekali. Kita belajar hari ini, kita belajar mula-mula tadi kita sentuh bab tanah tinggi. Cikgu buat ringkasan di sini. Kita ada tanah tinggi, terbahagi kepada dua. Apa dia? Ingat balik. Tanah tinggi di Semenanjung dan tanah tinggi di Sabah dan Sarawak. Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kemudian kita tengok tanah pamah. Sama juga, kita ada tanah pamah di Semenanjung dan juga kita ada tanah pamah di Sabah Sarawak. Tanah pamah ada di Semenanjung, ada di Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita tengok, selepas tanah pamah kita akan tengok pinggir laut. Kita ada pinggir laut di Malaysia. Dia tak cakap dekat Sabah dan Sarawak. Dia cakap di seluruhnya. Tebing tinggi di Sabah ada, di Pulau Denawan. Ada gua di Pulau Siamen. Ada gerbang laut di Batu Api Sandakan. Ada Batu Tunggul di Taman Negara Bako Sarawak. Dalam pinggir laut ni, yang ketiga adalah pinggir laut. Ada apa? Kita ada Batu Tunggul. Ada gua, ada gerbang laut, dan lain-lain. Kamu jangan terkalah nanti. Ini sebagai ringkasan saja. Seterusnya kita tengok saliran. Saliran di Malaysia terbahagi kepada dua juga, iaitu sungai dan tasik. Kalau dekat sini dibagi 3 tasik. Dekat sini ada 12 sungai. 12. Ada sungai, ada 12. Tasik sini, Kenyir, Barau. Ini adalah ringkasan yang kita belajar hari ini. Kita belajar tentang tanah tinggi, kita belajar tentang tanah pamah, kita belajar tentang pinggir laut, kita belajar tentang saliran. Kat mana letaknya lokasi semua yang kita belajar ini? Lokasi. Ini nota yang cikgu bagi kat kamu. Harap kamu dapat fahamlah apa yang cikgu terangkan ni. InsyaAllah kalau ada masa, cikgu akan rakam lagi video. Cikgu tahu video ni sangat-sangat panjang, iaitu 30 minit. Jadi bersabarlah kamu. Kalau boleh kamu tak boleh nak download, nanti kamu suruh bagi dalam link YouTube, kamu boleh tonton insyaAllah. Jadi selepas kamu buat, kamu tengok video ni, cikgu nak supaya kamu buat latihan ni. Cikgu akan bagi kat kamu nanti
Cikgu akan bagi satu peta ni kat kamu. Cikgu nak kamu senaraikan banjaran dan gunung dekat sini. Yang kita belajar awal-awal tadi, cikgu nak kamu lukis banjaran yang kita belajar tadi. Ini banjaran Titi Wangsa. Kemudian letakkan gunung tadi. Kemudian kamu labelkan, contoh sini, banjaran Titi Wangsa. Boleh? InsyaAllah itu saja untuk tugasan hari ini. Yang tugasan ini nanti cikgu akan masukkan selepas cikgu bagi video. Saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan.